So, personality otak dominan insting. Bagi yang dah cek potensi ataupun personality otak dominan mereka menggunakan 10 cap jari dan software Stephen dan dapat result IN ataupun insting, bermaksud otak dominan anda, otak yang paling banyak digunakan untuk membuat keputusan, otak yang digunakan untuk berkomunikasi, untuk bereaksi, untuk memproses maklumat adalah otak tengah. Otak tengah tidak mempunyai sebarang lapisan dalam ataupun luar. Jadi, reaksi ataupun drive bagi orang insting adalah spontaneous reaction ataupun spontaneous drive. Jadi, untuk personality yang lain, kalau anda buat test personality yang lain, anda tidak akan jumpa personality insting. Ini kerana personality insting ni ataupun otak tengah ni dapat dari kajian Imam Ghazali, di mana otak manusia terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu atas kiri, atas kanan, bawah kiri, bawah kanan dan juga otak tengah. Untuk orang yang berpersonality insting yang tidak mempunyai drive kecerdasan, dia menjadi seorang yang sangat spontaneous, sangat pragmatis, di mana bagi dia tiada betul, tiada yang salah sehingga mendapat fakta yang sebenar. Orang insting berada pada altruist quotient. Altruist bermaksud orang yang sanggup mengorbankan diri untuk mencapai ataupun untuk membantu satu matlamat ataupun orang yang lain. Dan peranan orang insting ni kerana dia berada di otak tengah yang boleh connect dengan semua otak-otak yang lain, semua bahagian otak yang lain, menyebabkan dia menjadi seorang pembantu ataupun orang kedua, peneman yang terbaik bagi orang yang pertama ataupun pemimpinnya tadi. So, dia ni melengkapkan seseorang menjadi pasangan yang sangat baik untuk membantu orang lain berjaya ataupun mencapai sesuatu matlamat. Jadi kebanyakan orang insting kita akan nampak dia mempunyai kelebihan dari sudut spiritual, sebab tu waktu yang terbaik untuk dia adalah pada waktu tahajud antara pukul 2 sehingga pukul 6 pagi, dan target dia adalah pertumbuhan, growth, dan arah brand dia perlu mencari peranan dan tingkatkan peranan dia. Maksudnya katalah dia ni berperanan sebagai mula-mula sebagai orang bawahan, kemudian naik lagi jadi peranan kepada peranan yang lebih besar, membantu kepada matlamat yang lebih besar. Dari sudut fizikal, dia mempunyai kekuatan fizikal beradaptasi mengikut peranan yang diberikan, dan dia memberikan fungsi badan yang serba boleh. Apa sahaja task yang diberikan, orang insting boleh laksanakan. Cuma disebabkan dia orang yang spontaneous, kadang-kadang dia tak melaksanakan sesuatu dengan sempurna. Anak insting ni kita akan nampak ataupun orang insting ni kita akan nampak dia cepat berpindah dari satu perkara ke perkara yang baru kerana dia mempunyai spontaneous reaction. Dia nampak benda ni macam menarik, dia nak pergi buat. Jadi sebab kadang-kadang dia tak bermain satu mainan, kadang-kadang dia bermain beberapa mainan, kadang-kadang dia tak buat satu kerja, dia buat beberapa kerja serentak. Dan disebabkan itu juga orang insting kadang-kala kerjanya tidak sempurna dan memerlukan teman ataupun orang untuk menyemak kerja dan membantu dan menyempurnakan kerja tersebut. So, orang insting adalah orang spiritualist yang mempunyai naluri yang tajam, tapi kadang-kadang dia tak yakin diri dengan apa yang dia rasakan. Dan orang insting juga, dia sangat responsif seperti seorang komprehensif dan berfikiran secara holistik. Tapi dia tak selesai melaksanakan sesuatu kerja. Kat sini dia perlukan bantuan. Dia ni mencari ketenangan dan kebahagiaan tetapi kurang tegas. Jadi kadang-kadang dia nak rehat, tapi disebabkan ada orang lain panggil minta tolong, ada orang call, ada orang WhatsApp, dia akan melayan kerana sifat responsifnya tadi. Dan orang insting yang berada pada altruist quotient ni, dia sanggup mengorbankan diri dia untuk orang lain. Jadi tak hairan kalau kita tengok dia ni susah ataupun dia pun serba sederhana, tapi dia sanggup tolong orang lain all out. Dia bagi segala-galanya untuk orang lain. Dan kebolehan beradaptasi yang ada pada orang insting ni tadi, ingat dia berada pada otak yang dipanggil otak reptilian. Otak tengah dipanggil otak reptilian. Reptilian brain ni tempat menyimpan banyak maklumat dan respon. Kerana apa? Kerana tanpa maklumat respon yang segera ni, kita tak mampu survive. Kita tak mampu mengesan bahaya ataupun mengesan ancaman dengan cepat. Disebabkan tu orang yang pada otak dominan insting ataupun otak dominan tengah ni mempunyai responsif yang tinggi. Sebab responsif tu yang membantu dia survive. Tapi pada masa yang sama, bahagian otak ni juga menyebabkan dia ni nak membantu orang lain survive juga. Dia nak pastikan pada reptilian brain ni, kalau kita nak survive, kita kena orang sekeliling kita pun survive. Disebabkan tu dia nak membantu orang sekeliling dia sehabis baik. Sebab itulah juga dia ni disenangi, dia ni orang suka dekat dengan dia, orang suka nak bekerja dengan dia, orang nak bekerja sama dengan dia. Sebabkan tadi sifat dia tadi,
yang akan sentiasa bantu orang sekeliling dia sama-sama maju ataupun sama-sama mencapai matlamat mereka. Dan disebabkan itu juga, orang insting mudah merasa hampa bila tak dapat membantu orang lain, sama ada menggunakan kudrat, memberikan masa ataupun dalam bentuk kewangan. Orang insting tidak suka tekanan. Dia sukakan kebahagiaan, dia sukakan kelapangan. Jadi dia tak sukakan konflik dan menjauhkan diri dari konflik. Disebabkan itu, untuk seorang insting belajar dengan baik, dia perlulah jauh daripada konflik. Semua masalah-masalah yang menekan dia ataupun memberi tekanan kepada dia perlu dijauhkan supaya dia boleh fokus belajar dengan bahagia. Orang insting tak ada banyak masalah dalam belajar dan dia boleh beradaptasi menggunakan gaya pembelajaran siapa saja. Thinking boleh, gaya sensing boleh, gaya intuiting boleh, gaya feeling pun boleh. Tetapi perlulah disesuaikan keadaan dia ataupun environment tu untuk support kepada pembelajaran orang insting. Dan orang insting juga dia mudah belajar daripada hujung ke depan. Maksudnya dia tahu penghujungnya apa. Contohnya belajar matematik, okey, penghujungnya nak buat engineering. Ataupun belajar seni, ke hujungnya nak buat fashion, nak buat interior design. Barulah dia ke belakang semula. Belajar secara detail di bahagian awal, di permulaannya. Orang insting ni dia mudah dihantui rasa bersalah. Jadi untuk dia belajar ataupun bekerja dengan baik, rasa bersalah tu dia kena resolve. Dia perlu menghadapinya lah, perlu berjumpa dengan siapa yang dia perlu jumpa, berbincang dengan siapa yang dia perlu berbincang, sehinggalah dia berasa aman dan boleh meneruskan kerja ataupun peranannya seperti biasa. Dari sudut kewangan, seorang insting ni dia mudah untuk berbelanja kerana dia spontaneous. Jadi kadang-kadang dia rasa spontan, dia rasa simpati, dia terus berbelanja. Dan kadang-kadang dia membeli ataupun berbelanja sesuatu bukanlah untuk dirinya, tapi kebanyakan masa untuk orang lain. Kadang-kadang untuk membantu jurujual tu sendiri. Dari sudut kerjaya, orang insting ni tak ada banyak masalah dalam memilih kerjaya kerana dia ni mudah beradaptasi. Kadang-kadang bila tukar-tukar jabatan pun tak ada masalah. Sebab tu orang insting ni, orang mudah nak berpartner ataupun panggil dia ke jabatan yang baru kerana keselesaan dia. Kerana nampak, oh dia ni mudah beradaptasi, mudah berkomunikasi, mudah membantu orang lain. Dan disebabkan tu juga, orang insting ni tiba-tiba menjadi rakan kongsi perniagaan dengan orang lain kerana semangat ataupun keinginan yang membantu orang lain lebih berjaya dari dirinya tu menyebabkan orang keselesa untuk berpartner dengan orang insting. Tapi disebabkan dia berada pada altruist quotient yang suka membantu ataupun berkorban, so orang insting juga sangat sesuai mencari kejayaan di bidang kemanusiaan. Contohnya macam yayasan, di tahfiz dan apa saja aktiviti-aktiviti yang melibatkan kemanusiaan. So orang insting mempunyai kemampuan beradaptasi yang tinggi, sangat baik menjadi orang tengah pendamai antara semua orang kerana daya pemikirannya yang holistik, yang menampung. Dia menampung semua bahagian otak dan menjadikan dia semua orang mudah mendengar dan menerima pandangan dia. Dia sentiasa ada ketika diperlukan, mudah berkawan dan akhir sekali orang yang sangat spontan dalam semua keadaan. Jadi jangan terkejut kalau orang insting kita tengah berbual-bual, tiba-tiba dia tanya soalan yang di luar topik. Ini kerana reaksi spontan yang dimiliki oleh seorang insting.